Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa barik wa sallim, amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul 'azim. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة أو كما قال صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala dengan limpah rahmat dan kasih sayangnya masih lagi berkehendak untuk memberikan kita taufik untuk kita melangkahkan kaki kita untuk menghadiri majlis-majlis mempelajari ilmu pengetahuan. Jadi insya-Allah saya seperti mana yang telah dimaklumkan oleh Ustaz Adlan, iaitu pengurusi Tirmizi Center, untuk diadakan pengajian hadis lah dengan berpandukan kitab Mishkat Masabih. Jadi pertama kali saya ingin mengucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Tirmizi Center kerana sudi menjemput saya lah untuk saya kata macam mana, sama-sama muzakarah kot. Itu yang lebih sesuai lah, sebab kitab yang diberikan kepada saya ni agak berat sebenarnya. Jadi untuk kita mengajar hadis, mengajar sesebuah kitab hadis itu perlu kepada ilmu yang luas sebenarnya. Jadi manfaat yang maksimum hanya akan terhasil apabila seseorang itu dia mempunyai pengalaman yang lama lah di dalam mengajar hadis. Jadi saya sebenarnya tak layak pun untuk dipanggil untuk mengajar kitab ni. Di luar sana tu masih lagi banyak orang yang lebih layak untuk duduk di sinilah, untuk membuka dan membaca serta mensyarahkan kitab Mishkat ni. Tapi oleh kerana nak sekadar menunaikan permintaan ataupun hajat daripada kawan saya Ustaz Adlan, hafizahullah, jadi tak apalah, saya cubalah semampu yang mungkin. Sebanyak mana ilham, ilmu yang Allah berikan, saya kongsikanlah bersama-sama. Dan dalam yang sama, saya pun sebenarnya tak apa sihat ni. Suara pun nak kata ada tak ada ni. Suara dah macam lain dah. Dah 2-3 hari suara tak ada ni. Ini dah okey sikit nampaknya. Sebelum ni kuliah semalam langsung tak keluar suara. Tekan sikit batuk, tekan sikit nak paksa juga keluar, dia batuk. Kan? Jadi minta maaf lah banyak-banyak. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kesembuhan, insya-Allah. Jadi seperti mana yang saya sebutkan tadi, sebelum tu saya perkenalkan diri dulu lah. Mungkin ada yang tak kenal. Nama saya Muhammad Ihsan bin Abu Bakar, umur 43 tahun, pernah belajar di Pondok Pesantren Al-Fatah, Temburu, Karas, Magetan, Jawa Timur,
Kemudian melanjutkan lagi pelajaran ke Darul Ulum Zakaria di Johannesburg, South Africa. Dan pengajian yang saya ikuti di sama ada di Jawa sana, di Temboro tu, dan juga di South Africa, maka dinamakan sebagai pengajian Dars Nizami dia panggil. Walaupun di Temboro itu dia asalnya pengajian pondok, kemudian setelah itu dia terapkan, dia campurkan dengan pengajian dipanggil Dars Nizami. Dan di South Africa ataupun di Darul Ulum Zakaria tu memang pure lah Dars Nizami ni. Apa dia tu Dars Nizami? Dars Nizami ni mana satu nama lah bagi satu maslak, satu manhaj, metodologi pengajian yang diasaskan oleh ulama India. Kalau tak silap saya, orang yang pertama sekali Syekh Waliullah Dehlawi lah. Itu muhaddis yang terkenal di India, yang mana semua sanad-sanad pengajian Kutubus Sittah itu dan beserta kitab-kitab yang lain termasuk Mishkat ini akan melalui Syekh Waliullah Dehlawi. Lebih kurang 200 tahun lebih yang lalu lah. Jadi pengajian dia hampir sama juga dengan pondok-pondok yang lain, cuma dia ada keistimewaan dia, iaitu di akhir tahun pengajian Dars Nizami, sama ada tahun ke-7 atau ke-8 ataupun 2 tahun sekaligus, akan diadakan pengajian yang namanya Dauratul Hadis. Pengajian Dauratul Hadis, iaitu mengaji kitab-kitab hadis yang usul ataupun Kutubus Sittah dia panggil. Seperti mana yang maklum lah, iaitu Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Daud, Sunan atau Jami' Tirmizi, kemudian Sunan Nasai, Sunan Ibnu Majah, ditambah dengan Muwatta' Imam Malik. Dan oleh kerana mereka tu bermazhab Hanafi, mereka menambah lagi beberapa kitab seperti Muwatta' Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, kemudian Syarah Ma'anil Athar, dan juga beberapa kitab kecil seperti kitab Mukhtasar Maqasidul Hasanah, iaitu ringkasan daripada kitab Maqasidul Hasanah itu sendiri. Asalnya kitab Imam Sakhawi lah, anak murid Ibn Hajar Asqalani, diringkaskan oleh Imam Zurqani lah. Dipelajari juga sekadar nak mengetahui hadis-hadis yang masyhur di lisan-lisan masyarakat, sama ada dia betul ke hadis, sahih ke tidak, palsu ke tidak. Itu ada satu kitab yang khusus yang membahaskan bab tersebut. Itu dipelajari di tahun akhir lah di Madrasah Dars Nizami, sistem dunia ini. Dan dia punya asalnya atau tempatnya iaitu di Madrasah Deoband. Satu nama tempat yang dipanggil Deoband lah di India sana. Yang pengasas madrasah itu pun adalah satu madrasah yang diasaskan oleh Maulana Qasim Nanutwi rahmatullah alaih, yang merupakan anak murid kepada anak murid Imam Syekh Waliullah Dehlawi lah. Jadi sistem Deobandi itu rasanya dah masyhur dah kot. Mungkin ada sebahagian yang masih belum tahu, tapi rasanya kalau yang terlibat dalam pengajian hadis, insya-Allah mungkin tahulah sedikit sebanyak pasal apa. Zaman sekarang ini ataupun kita lihat 100-200 tahun kebelakangan sebelum ni, pengajian hadis tu masyhur di India, Pakistan ataupun Bangladesh jugalah. Jadi boleh dikatakan seluruh dunia, termasuk tanah Arab lah, orang Arab pun kalau nak mengaji hadis, maka ramai yang pergi ke India, ke Deoband, ke Saharanpur atau ke Pakistan dan sebagainya lah. Jadi di situ di dalam pengajian Dars Nizami ni, pengajian Kutubus Sittah itu diajar, dibaca hadis dari kulit ke kulit. Maknanya Bukhari itu dari kulit ke kulit, 7,000 lebih hadis, Muslim, semualah Kutubus Sittah tu dibaca dari kulit ke kulit. Kemudian disyarahkan hadis-hadis tersebut mengikut sistem yang telah dibuatlah. Sebab hadis-hadis yang terdapat dalam Kutubus Sittah itu kadang-kadang satu hadis itu terdapat pada ke-6 kitab.
Maksud saya hadis tersebut ada dalam Bukhari, hadis yang sama juga ada dalam Muslim, ada dalam Abu Dawud, ada dalam Tirmizi, ada dalam Nasai, ada dalam Ibnu Majah. Jadi satu sistem dibentuklah supaya dapat disyarahkan hadis-hadis tersebut dan tidak berlaku pengulangan dalam syarah lah. Mana hadis yang ada dalam Bukhari tak perlu disyarah dalam Muslim misalnya, ataupun disyarahkan di Muslim tak perlu disyarah dalam Abu Dawud. Sekiranya hadis itu terdapat dalam kitab-kitab tersebut lah, kalau sama. Panjang kalau nak cerita sebenarnya. Jadi itu satu sistem yang mengaji, kita kata khatam kulit ke kulit, kutubus sittah, tambah lagi beberapa kitab yang saya sebutkan tadi lah, seperti Muwatta' dua Muwatta' tadi, Muwatta' Imam Malik dan Muwatta' Muhammad bin Hasan Syaibani, dan Syarah Manil Athar. Jadi seolah-olah mengaji hadis bagi 4 mazhab, seolah-olah begitu. Ditambah lagi kitab tersebut, sebab memang mazhab Hanafi kita tengok dia punya fiqh dia itu, nisbahnya kepada hadis itu tak banyak lah dalam kutubus sittah. Minta maaf lah, bukan nak cakap apa. Sebab tu mereka tambah beberapa lagi kitab supaya dalil ataupun hadis yang merupakan masadir syara'i tu, asas atau sumber-sumber syariat itu diketahui. Jadi kalau ikut sistem Deobandi ni ataupun Dars Nizami ni, daripada awal-awal lagi seorang pelajar itu diperkukuhkan dia dengan ilmu alat seperti ilmu nahu, ilmu sarah, bahasa Arab, kemudian matan-matan yang penting, yang ringkas dari akidah, fiqh. Kemudian nanti masuk kelas mungkin kelas 4 dah bermula belajar mustalah hadis, belajar usul fiqh, belajar balaghah. Dan kitab akidah dan fiqh pun makin tebal lah, kita kata dah masuk ke tahap syarah. Kemudian tahun-tahun 5-6 misalnya dah mula kitab-kitab besar lah. Dan akhir sekali baru belajar hadis dan tafsir. Maknanya diketahui dulu dia punya asas akidah dia, asas fiqh dia bagi mazhab masing-masing. Kemudian baru dipelajari dalil dia. Tapi sekarang ni ada saudara kita tu, satu lagi kelompok, dia terbalik. Awal-awal lagi baru lahir tu buka kitab hadis. Itu masalah dia. Pasal apa? Kita ni umat yang sudah pun jauh daripada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita kalau ingin terus direct kepada Quran dan hadis itu bukan tahap kita lah. Maknanya kita sudah pun 1400 tahun lebih ditinggalkan oleh Nabi. Maknanya 1400 tahun itu telah pun ada ulama-ulama yang telah mensyarahkan atau mengistimbatkan hukum daripada sumber asalnya, iaitu Quran dan hadis. Sudah pun terhasil diistimbatkan, kemudian ditahzibkan, ditahrirkan, ditahqiqkan lagi oleh ulama kita. Jadi sebab tu kita perlu ada asas-asas dulu dari segi akidah dan fiqh. Barulah kita bila belajar hadis kita tidak akan pening, kita tidak akan confuse. Sebab kalau tu siapa yang biasa belajar hadis, biasa buka Bukhari ataupun Muslim ataupun Tirmizi ataupun Abu Dawud, dia akan dapati hadis-hadis yang bercanggah antara satu sama lain. Jadi adakah dia benar-benar bercanggah atau tidak? Itu maknanya telah diselesaikan oleh ulama kita. Para ulama kita sepanjang 1400 tahun telah pun berusaha untuk memilih manakah akidah-akidah dan fiqh-fiqh yang perlu disampaikan kepada manusia biasa, kepada umat. Jadi bukan salah kita mengaji Quran dan hadis, tetapi ada tahap dia. Sebab Quran dan hadis ni memang merupakan asas-asas syariat kita, yang mana di dalamnya ada kaedah-kaedah kulliyah. Dia tak cerita semua perkara. Maka hanya ulama-ulama yang dianugerahkan oleh Allah Ta'ala kefahaman yang tinggi lah, mereka inilah yang akan mengistimbatkan hukum-hukum daripada Quran dan hadis. Jadi bila kita terus kepada pengajian hadis, maka kita perlu melihat kepada syarah-syarah para ulama. Bagaimana ulama-ulama itu menghuraikan hadis. Bagaimana ulama itu membuat pilihan-pilihan terhadap hadis-hadis. Ada sebagian ulama ambil hadis ini, tinggalkan hadis ni, ambil hadis tu, tinggalkan hadis ni.
dan sebagainya lah. Jadi itulah di antara isi kandungan pengajian Kutubus Sittah ataupun dipanggil Dars Nizami ataupun Maslak Deobandi ini yang berjalan di madrasah-madrasah yang mengamalkan sistem tersebut lah. Dia akan terangkan hadis ini dipakai oleh mazhab sekian tapi ditolak oleh mazhab sekian. Kenapa, apa hujah dia, kenapa dia tak ambil hadis tu, apa sebab dia akan jelaskan. Jadi sebelum daripada mengaji daurah hadis ini, kalau dalam sistem Deobandi ataupun Dars Nizami ini, maka setahun sebelum mengaji Kutubus Sittah itu, maka mereka akan belajar dulu kitab Mishkat Masabih. Kitab yang akan kita pelajari sekarang ni lah. Jadi kitab Mishkat Masabih ni seolah-olah kitab kompilasi lah kita kata. Kitab hadis yang mengumpulkan hadis-hadis daripada Kutubus Sittah berserta dengan beberapa lagi kitab hadis. Jadi kalau kita tengok hadis-hadis yang ada dalam Mishkat nanti, dia akan ada banyak hadis-hadis daripada Bukhari ada, daripada Muslim ada, daripada Abu Daud ada, daripada Tirmizi ada, daripada Nasa'i, Ibnu Majah, ditambah lagi dengan seperti Musnad Imam Syafi'i, Muwatta' Imam Malik, Musnad Ahmad bin Hanbal, dan beberapa kitab lagi nanti akan dibaca dalam mukadimah insya-Allah. Jadi orang kata satu tangga lah, satu tangga, satu wasilah untuk kita mengaji Kutubus Sittah ni. Maka dalam sistem Dars Nizami ataupun sistem Deobandi ni, dia akan belajar kitab Mishkat dulu selama setahun lah, setiap hari pengajian tu. Kerana hadis yang terkandung ni banyak juga, beribu-ribu jilid satu saja dah 3,000. Dia ada 2 jilid lah, lebih kurang dalam, saya pun tak ingat berapa hadis, 6-7 ribu juga rasanya hadis dalam Mishkat ni. Dan dia disusun lah ikut bab. Hadis itu disusun ikut bab-bab dia lah, daripada kitabul ilm, kitabul iman, kitabul taharah, kitabul salat, kitabul zakat, saum dan sebagainya lah. Dan banyak lagi bab-bab yang lain. Kemudian sebelum kita pergi masuk kepada kitab Mishkat ni, nak buat beberapa perkara yang perlu disampaikan, iaitu apabila, seperti mana yang saya beritahu tadi, apabila kita mengaji hadis, bermakna kita sedang mengaji usul syariat ataupun sumber utama syariat kita. Syariat kita ni sumber utama dia 2 saja, iaitu Quran dan hadis. Kemudian ijma' dan qiyas lah. Bagi ahli sunnah wal jamaah, kita tambah lagi 2 yang secondary, iaitu ijma' dan qiyas. Jadi Quran dan hadis ini merupakan usul daripada syariat kita. Lahirnya akidah, lahirnya fiqh dan tasawuf, ini daripada Quran dan hadis. Jadi untuk mempelajari hadis ini, maka ada perantara di antara 3 ilmu tadi dengan sumber dia. Maknanya nak mengeluarkan fiqh ataupun akidah ataupun tasawuf daripada Quran dan hadis, maka ada beberapa ilmu yang perlu dikuasai dulu. Pertama sekali, yang paling basic, iaitu ilmu bahasa Arab lah. Sebab apa? Quran dan hadis bahasa Arab. Jadi bila Quran dan hadis tu bahasa Arab, maka perlu menguasai bahasa Arab dari segi tata bahasanya, nahwu, saraf. Kemudian dari sudut balaghahnya, wajib dikuasai. Kemudian dia ada beberapa lagi yang dipanggil usul hadis ataupun mustalah hadis. Kemudian ada lagi ilmu usul fiqh ataupun usul tafsir. Dia ada banyak tu. Jadi untuk memahami tafsir, memahami Quran, ada usul tafsir ataupun dipanggil mustalah Quran, mustalah usul tafsir lah, mustalah tafsir, usul tafsir. Kemudian mustalah hadis, usul hadis, dan juga usul fiqh. Jadi kalau tanpa menguasai ilmu usul ini, tak mungkin seseorang itu dapat memahami hadis dengan baik. Dan kita pun sebenarnya bukanlah nak mengeluarkan hukum daripada hadis, tetapi hanya sekadar untuk memahami macam mana ulama kita
mengeluarkan hukum daripada hadis. Kenapa terjadinya khilaf di kalangan ulama? Jadi kita akan faham kalau kita mengaji bersistem lah. Kalau kita mengaji bersistem daripada bawah sampai habis, insya-Allah kita akan dapat gambaran. Maka tidak akan timbul menyalahkan mazhab tu, menyalahkan mazhab ni, tak ada. Orang yang semakin mengaji, semakin faham, dia senyap. Dia faham kenapa terjadi. Kenapa terjadi mazhab, kenapa munculnya mazhab, kenapa ada khilaf di kalangan mazhab, di kalangan ulama. Bila dia mengaji daripada bawah sampai habis. Ini yang cedok sana, cedok sini, mengaji sekat-sekat. Hanya tumpu satu bidang saja, itu yang mulalah. Dia serang sana, serang orang sini, serang mazhab tu, serang mazhab ni, dia saja yang betul, orang lain semua tak betul. Wallahualam lah apa sebab yang sebenarnya. Rasa-rasanya itulah sebab dia. Jadi sebab tu kalau kita betul-betul nak mengaji hadis, maka ilmu-ilmu alat kita perlu lengkap lah. Akidah kita perlu mantap, fiqah kita perlu mantap. Jadi bila kita berhadapan dengan hadis yang macam mana pun, kita faham kenapa hadis ini bertentangan dengan fiqah yang aku belajar. Dia ada sebab nanti. Ada sebab kenapa seseorang ulama mujtahid itu tidak mengambil hukum daripada hadis tersebut. Ada sebab-sebab dia. Jadi itu boleh hanya dipelajari dalam usul hadis, mustalah hadis. Begitu juga dalam usul fiqh pun ada pembahasan tentang sunnah ataupun hadis. Jadi tanpa mempelajari itu, maka orang tu akan buta. Jadi dia nampak hadis terus dia amalkan. Sekejap lagi dia jumpa satu hadis lagi bertentangan pula dengan hadis ni, dia mula pening dah. Lepas tu akhirnya tolak hadis. Akhirnya tolak hadis, pegang Quran saja. Lepas tu mula ikut suka hati dia menterjemahkan Quran. Wallahualam. Jadi sebelum kita memulakan, rasanya mungkin sebahagian daripada tuan-tuan sudah pun menguasai ikut ilmu mustalah hadis. Kuasailah. Biasanya mana-mana mukadimah kitab hadis mesti diselit-selitkan ilmu mustalah hadis. Sebab apa? Supaya orang tu faham lah bila dia belajar hadis. Panjang kalau saya rasa, kalau saya nak buka cerita tentang ilmu mustalah hadis ni, akan jadi panjang lagi lah. Sebab di madrasah saya pun, saya mengajar mustalah hadis yang ringkas saja pun, mukadimah kitab Mishkat ni ada mustalah hadis. Itu pun ambil masa kat sebulan. Pengajian berhari-hari tu. Setiap hari Senin sampai Jumaat kita mengaji. Lebih kurang 40 minit setiap hari, sebulan baru habis. Ini kalau kita setakat ni pertemuan sebulan sekali, saya rasa 3 tahun 4 tahun mustalah tak habis lagi. Belum masuk lagi hadis lagi. Cuma saya nak highlightkan sikit lah. Mana kita perlu tahu hadis itu dari beberapa sudut. Tujuan ulama mengeluarkan ilmu mustalah hadis ni sebab ada sebab dia lah. Nak cerita sejarah kemunculan ilmu mustalah hadis itu pun panjang juga cerita dia. Cuma yang paling ringkasnya saya boleh kata zaman Ibn Salah. Zaman Imam Ibn Salah, ilmu mustalah hadis itulah sampai kepada tahap kematangan dia lah. Kemudian daripada kitab Muqaddimah Ibn Salah itulah, dimasyhur dengan panggilan Muqaddimah Ibn Salah itulah, para ulama yang datang setelah itu beriktimadkan kitab tersebut, lalu mensyarahkan, meringkaskan, membuat nazam dan sebagainya. Itu juga nanti zaman Imam Ibn Hajar Asqalani, nanti dia ada buat satu lagi kitab dia, iaitu kitab yang Nukhbatul Fikar, yang agak sedikit ada perbezaan dengan Ibn Salah. Dan juga Ibn Salah pun kalau dibandingkan yang sebelumnya pun ada sikit perubahan juga, seperti zaman Imam Khatib Al-Baghdadi. Jadi seolah-olah kata ulama, zaman mustalah hadis itu ada beberapa period. Satu sebelum zaman Khatib Al-Baghdadi, kemudian daripada zaman Khatib Al-Baghdadi sampai Ibn Salah, kemudian daripada Ibn Salah sampai Ibn Hajar. Jadi kalau ada 3 period lah secara umumnya. Sebab apa? Dalam bab mustalah ini pun perlu kita ketahui bahawa kadang-kadang satu istilah itu berbeza-beza definisi dia menurut ulama. Misalnya hadis mursal. Bila disebut mursal, yang kita tahu masyhur mursal itu ialah hadis yang mana gugur
di kalangan sahabat. Perawi di kalangan sahabatnya gugur bermakna seorang tabi'in terus mengatakan qala Rasulullah. Seorang tabi'in terus menyandarkannya kepada Rasulullah, sedangkan kita tahu tabi'in itu, golongan tabi'in dia hidup selepas zaman Rasulullah wafat, tidak pernah berjumpa dengan Rasulullah. Macam mana dia boleh mungkin dengar ada hadis daripada Rasulullah, bermakna ada sahabat yang dia mendengar hadis itu dia tidak sebut dalam sanad. Maka itu dia panggil hadis mursal. Tetapi bagi Imam Muslim, Imam Bukhari yang zaman sebelum masyhurnya ilmu mustalah hadis ini, bagi mereka setiap hadis yang munqati' itu mursal. Kalau terputus sanad di mana-mana saja dipanggil mursal. Jadi istilah bagi ulama itu berbeza-beza menurut masing-masing. Sebab tu kita perlu, sebelum kita belajar kita perlu kenal dulu ulama itu apa manhaj dia, apa istilah yang dia akan gunakan. Takut nanti bila ulama tu kata satu istilah, yang kita faham istilah yang kita belajar daripada ulama lain, jadi salah memahami. Jadi sebenarnya ilmu hadis ni satu ilmu yang sangat luas sebenarnya. Ilmu yang sangat luas. Sebab apa dia terbahagi kepada, kita boleh kata secara umumnya terbagi kepada ilmu, satu ilmu riwayah, satu ilmu dirayah. Kalau ilmu riwayah ni maknanya dia meriwayatkan hadis sajalah. Dan cara meriwayatkan hadis ataupun tahammul hadis dia panggil, itu pun ada 7-8 cara, 9 cara. Qira'atul syaikh, qira'atu ala syaikh, dan macam-macam lagi. Yang paling rendah tu wijadah dia panggil. Itu pun satu pembahasan lagi tu. Tahammul hadis punya pembahasan panjang. Kemudian kalau dirayah hadis tu lebih panjang lagi lah. Sebab apa? Dalam dirayah hadis ni dibagi pada dua, satu mengkaji sanad, satu mengkaji matan. Satu mengkaji sanad hadis, satu mengkaji matan hadis. Kalau mengkaji matan hadis, maka kita kata bolehlah kita kata ulama yang paling dominan dalam bab ni para fuqaha lah. Para mujtahid, para fuqaha, mereka yang menguasai fiqhul hadis dipanggil. Memahami matan-matan hadis lah, mana hukum-hukum yang diistimbatkan daripada matan hadis tersebut. Kemudian kalau bab sanad ni, maknanya bab sanad, maka muhaddis itu seseorang tu perlu belajar beberapa bab lagi, iaitu tentang perawi-perawi. Sebab sanad itu kan adalah silsilah para perawi daripada Nabi. Kalau tengok daripada atas lah, daripada Nabi kepada sahabat, tabi'in, sampailah kepada imam hadis yang meriwayatkan hadis tersebut. Ataupun daripada bawah kita tengok Imam Muslim misalnya, Bukhari, sampai kepada Nabi. Jadi ada perawi-perawi di situ. Maka di situ perlunya belajar tentang ilmu rijal. Kena kenal rijal-rijal hadis. Kemudian kena tahu setiap perawi-perawi itu bagaimana ulama-ulama menilai perawi-perawi tersebut. Maka di situlah akan nanti munculnya istilah-istilah hadis ini sahih dari segi sanadnya, ataupun hasan dari segi sanadnya, ataupun dhaif dari segi sanadnya. Sebab apa? Dinilai pada perawi. Kemudian yang menilai para perawi itu pula bukan sebarang-sebarang orang. Dipanggil a'immatul hadis ataupun a'immatul jarh wa ta'dil. Hanya ulama-ulama yang tertentu sahaja yang jarah dan ta'dilnya dipakai, tak semua. Dan di kalangan a'immatul jarh wa ta'dil itu ada pula 3 golongan. Satu yang mutasyaddid, yang ekstrim, sikit salah je tolak hadis dia. Sikit salah aja perawi ni, katalah perawi ni makan di warung-warung makan, contohnya lah, tolak hadis. Ada seorang muhadis itu, dia tengok ada seorang perawi hadis atau dia menunggang kuda dengan laju tengah pasar. Tengok orang tu, kenapa dia ni tunggang kuda laju-laju tengah pasar ni? Pasar kan tempat sibuk pun. Dia tolak hadis orang tu. Ya. Ada yang mutasahil, yang ambil mudah. Maknanya dia bagi dia, selagi ada ulama yang mengatakan dia siqah, walaupun seorang, walaupun ramai kata dia tak siqah, ambil. Itu mutasahil. Ada yang mu'tadil lah, atau mutawasid ataupun mu'tadil. Maka dia akan buat pertimbangan yang sempurna lah, yang seimbang untuk menerima atau menolak hadis tersebut.
Jadi itu perlu mengkaji pula kitab Jarh wa Ta'dil. Dan banyak lagi lah sebenarnya perlu dipelajari di dalam ilmu. Apa lagi kalau ilmu tu ilmu ilal hadis, itu lebih sulit lagi, lebih rumit lagi. Sebab kadang-kadang nampak sanad tu macam okey, tapi sebenarnya di sebalik itu ada ilal ataupun illah yang tersembunyi yang hanya diketahui oleh pakar-pakar hadis saja. Sebab antaranya seperti Imam Darul Qutni. Jadi dia antara ulama yang pakar dalam bab ilal hadis. Imam Ibnu Madini, Imam Tirmizi, Imam Bukhari sendiri, Imam Muslim tu orang yang pakar dalam ilmu ilal hadis. Dan yang mutakhirin kita pun ada juga seperti Ibnu Qattan dan sebagainya. Jadi daripada situlah ditentukan status hadis tersebut. Adakah hadis itu sahih ataupun tidak sahih? Ataupun dari erti kata lain, adakah hadis itu yang lebih umum lagi kita panggil makbul dan mardud. Maksudnya hadis itu diterima atau tidak. Kalau makbul maknanya diterima, mardud maknanya ditolak. Okey. Kalau hadis itu makbul pun nanti dia berbeza pula dengan bidang-bidang yang lain. Contohnya dalam akidah. Dalam akidah kita ada asas akidah ataupun usul akidah, dan kita ada furu' akidah. Di dalam usul akidah atau asas akidah, ulama-ulama akidah, ulama mutakallim tidak menerima hadis untuk dijadikan sebagai usul ataupun asas akidah, melainkan yang qat'i dari sudut subut dia dan dalalah dia. Begitu juga Al-Quran. Kalau Al-Quran tak ada masalah, sebab apa? Sabit dia semuanya qat'i. Subutnya Quran itu qat'i semuanya. Cuma dalalah Quran tu yang sama ada qat'i atau tidak, itu bab lain lah. Pengajian tentang dalalah ni bab lain, bab usul fiqh. Tapi di hadis ini, hadis yang sabit dia qat'i hanya hadis mutawatir saja. Dan hadis hadis mutawatir ni, itu pun satu istilah lah yang perlu dihuraikan juga sebenarnya. Jadi saya assume lah, saya anggap semua faham lah kalau saya sebut hadis mutawatir tu. Hadis mutawatir saja yang memberi kesan qat'i ataupun pasti dia punya periwayatan dia. Kemudian jumlah hadis mutawatir pun tak banyak sebenarnya. Kalau Imam Suyuti, Imam Qattani mengumpulkan lebih kurang lah 200 hingga 300 hadis saja yang mutawatir. Itu pun ada yang sepakat, ada yang tak sepakat. Dan kalau kita nak tengok dalam bab akidah pun tak banyak hadis-hadis mutawatir yang menceritakan bab akidah. Yang maksud mutawatir 200 300 tu semua bab. Maka dalam bidang akidah dia lebih seleksi. Dia lebih cerewet di dalam menerima hadis. Walaupun hadis itu Bukhari Muslim, tapi kalau kategori dia ahad, dia tidak boleh diambil sebagai asas akidah. Cuma kita tak tolak lah, boleh diambil tetapi dijadikan syawahid atau tawabi' ataupun dijadikan furu' akidah saja. Asas akidah walaupun muttafaqun alaih Bukhari Muslim tak boleh jadi asas akidah. Tapi yang asas akidah kebanyakan ulama akidah sumber dia Quran. Sebab Al-Quran tu memang jelas dari sudut dia memang qat'i. Cuma dari segi dalalahnya nanti ada pembahasan dari sudut dalalah lah mana-mana Al-Quran. Jadi hadis ni jarang dijadikan asas akidah kecuali mutawatir dan juga dalalah dia qat'i. Itu penerimaan hadis dari sudut akidah. Dari sudut fiqh pula lain dia punya syarat-syarat penerimaan hadis. Jadi kita tahu dalam fiqh kita ni kan ada bermacam-macam mazhab. Asalnya beratus-ratus 100 lebih mazhab yang kekal sampai ke kita ni 4 mazhab je, padahal sebenarnya banyak mazhab. Zaman-zaman tabi'in, tabi'at tabi'in tu berlambak-lambak mazhab. Masing-masing ada dia punya syarat-syarat di dalam menerima atau menolak hadis. Maksud menerima atau menolak tu maksudnya bukan menolak hadis itu berarti dia tolak, dia buang, dia tak pakai langsung. Maksudnya dia lebih mengutamakan faktor lain, dalil lain daripada hadis tersebut. Contoh, Imam Malik bin Anas, pengasas mazhab Maliki, apabila amalan Ahlul Madinah berbeza dengan hadis ahad, walaupun Bukhari, masa tu Bukhari tak lahir lagi. Imam Malik punya zaman Bukhari tak lahir lagi. Maksudnya walaupun hadis tersebut sahih tetapi khabar ahad, maka bercanggah dengan perbuatan Ahlul Madinah.
maka Imam Malik akan ambil amalan Al-Madinah berbanding dengan khabar ahad. Begitu juga mazhab Hanafi. Kalau hadis itu hadis ahad bertentang dengan qaul sahabat misalnya ataupun ijma' sahabat, maka dia utamakan yang sahabat. Dan juga hadis mursal misalnya, Imam Syafi'i tak menerima hadis mursal secara mutlak, ada syarat dia. Sedangkan 3 imam lagi yang salah yang lain selain Imam Syafi'i menerima hadis mursal. Jadi sebab tu dari segi ilmu fiqah atau bidang fiqah, makbul dan mardudnya hadis itu berbeza-beza pula mengikut mujtahid ataupun pengasas mazhab tersebut. Jadi kita tak boleh kata ni yang sahih, kenapa imam tu tak ikut dia tak jumpa hadis ke? Siapalah kita nak komen mujtahid dulu. Ada sebab, bukan dia tak itilak hadis itu, bukan dia tak pernah jumpa hadis itu, dia tahu. Tapi kenapa dia tak ambil hadis itu untuk diamalkan, dijadikan sebagai dalil bagi mazhab dia? Ada sebab-sebab dia. Jadi kita perlu kajilah mazhab dia tu macam mana. Tapi boleh kita katakan walaupun demikian tetaplah hadis yang sahih, walaupun hadis ahad sekalipun, diterimalah oleh semua fuqaha. Kemudian kalau dalam bab, contohnya bab fadilat amal, bab nasihat targhib wa tarhib, kelebihan-kelebihan amal kan, itu nanti dia punya makbul dia pun agak longgar sikit. Tak macam fiqh dengan apalagi akidah lagi. Jadi kadang-kadang hadis dhaif pun diambil untuk diamalkan dalam fadilat amal, dalam targhib wa tarhib, ataupun dalam sirah misalnya kan, dalam sejarah diambil hadis-hadis yang dhaif, yang mana tahap dhaif dia taklah terlalu dhaif. Nak bahas nanti yang sahih dhaif kemudian nanti, sekejap lagi insya-Allah. Dan juga dalam bidang-bidang yang lain. Jadi penerimaan ulama sama daripada hadis itu ataupun kita panggil makbul dan mardud itu berbeza mengikut bidang, dan dalam bidang itu pun berbeza mengikut mazhab. Jadi kalau kita faham, insya-Allah kita tak akan salahkan yang tu, salahkan yang ni, kenapa dia tak jumpa hadis ke? Kenapa Imam Syafi'i tak ikut Imam Bukhari? Itu satu hal lagi, tak tahu sejarah. Mana lahir dulu, mana lahir kemudian. Itu masalah orang sekarang. Ilmu tak seberapa, cakap banyak. Bising dalam Facebook masalah dia. Okey. Kemudian yang asasnya yang perlu kita ketahui lah, bahawa antara yang masyhur pembahasan dalam mustalah hadis itu, oleh kerana kita nak memastikan yang paling penting itu adakah hadis itu makbul atau mardud, maka penilaian terhadap hadis tersebut dibuat oleh para ulama lah. Jadi muncullah kategori hadis yang mana dilihat pada status dia. Yang pertama dipanggil sahih, yang kedua dipanggil hasan, yang ketiga dipanggil dhaif, dan yang keempat maudhu'. Maudhu' ni maknanya kalau dari segi istilah tak dinamakan hadis lah. Dia dinamakan hadis maudhu' dari sekadar sekitar dalam bab lughah saja, bahasa. Hadis tu kan percakapan. Jadi kita hadis maudhu'. Jadi maknanya percakapan yang palsu, maksudnya palsu disandarkan kepada Nabi SAW. Dia tak panggil hadis secara istilah, sebab hadis secara istilah nanti disandarkan kepada Nabi. Macam mana boleh hadis itu disandarkan kepada Nabi tapi dihukumi maudhu'? Jadi maksud hadis maudhu' itu, hadis palsu itu, hadis secara lughah, maknanya percakapan yang palsu yang disandarkan kepada Nabi SAW. Adapun selain daripada maudhu', yang tiga tadi tetap hadis Nabi SAW. Cuma status dia berbezalah. Status dia sahih, hasan dan dhaif. Kalau hadis sahih, jadi sahih ni pun ada beberapa perpecahan lagi sebenarnya. Sebelum kita pergi kepada syarat-syarat sahih, hadis yang sahih ini ada yang sahih dari segi matannya dan ada yang sahih dari segi sanadnya. Tetapi umumnya bila kita kata hadis itu sahih, bermakna sanad dia sahih. Tapi terkadang belum tentu hadis yang sanad dia sahih, matan dia sahih. Ada yang hadis yang mana sanad dia sahih tapi matan dia dhaif pun ada. Sanad dia memang sahih tetapi matan dia dhaif. Dan ada yang kedua-duanya sahih lah, matan dan sanadnya dhaif. Cuma umumnya kalau kita kata hadis itu sahih, berarti sanad dia sahih. Yang kedua, sahih pun nanti ada sahih li zatihi, sahih li ghairihi. Maknanya sahih li zatihi maknanya sanad hadis itu, kalau kita kata sahih dari segi sanad lah, maknanya dia memang sahih. Kerana apa? Kerana menepati ciri-ciri
ataupun syarat-syarat hadis sahih yang kemudian saya akan terangkan nanti. Kemudian satu lagi dia panggil sahih li ghairihi, maksudnya asalnya hadis itu sendiri dia tidak sahih. Mungkin dia hasan, mungkin dia dhaif. Tetapi oleh kerana turuk-turuk ataupun sanad-sanad dia terlalu banyak, saling menguatkan antara satu sama lain, iaitu ada syawahid atau tawabi'. Ini semua istilah-istilah dalam hadis lah ni. Maka dia boleh naik ke taraf sahih li ghairihi. Daripada hasan boleh naik ke sahih li ghairihi, bahkan daripada dhaif pun boleh naik ke sahih li ghairihi. Disebabkan terlalu banyak turuk dia, saling menguatkan antara satu sama lain. Tetapi untuk syawahid dan tawabi' ni pun ada syarat-syarat dia, bukan sebarang-sebarang. Dia ada hadis yang boleh saling menguatkan dan menaikkan taraf, tetapi tak semua. Dia ada dia punya batasan dia, limit dia. Hadis yang kategori macam mana yang boleh, kalau dia banyak dia boleh menguatkan dan naik taraf. Tak semua. Itu pun kena ngaji juga tu. Itu dari sudut itu li zatihi dan li ghairihi, begitu juga hasan, sama je. Kemudian kita pergi kepada syarat hadis sahih. Kalau syarat hadis sahih, masyhurlah orang yang tahu bahawa yang pertama ittisalus sanad dia. Sanad dia mesti bersambung. Bermakna daripada imam yang meriwayatkan hadis tersebut sampailah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sanad dia mesti bersambung, tidak terputus. Itu yang pertama. Nanti kita bahas secara detail. Yang kedua, mestilah perawi-perawi yang ada dalam rantaian sanad tersebut mestilah perawi yang adil ataupun yang siqah. Sifat adalah tu ada. Maksud adil di sini pun ada dia punya maksud tersendiri, bukan maksudnya adil bagi sama rata. Itu lain, itu adil lain. Kemudian yang ketiga, dia punya dhabit. Dhabit maksudnya hafalan perawi tersebut. Setiap perawi dalam rantaian sanad itu mesti mempunyai hafalan yang kuat. Okey. Dalam bab dhabit ini, sekiranya hafalannya tidak kuat sedikit, maka akan turun kepada status hasan. Itu je beza antara hadis sahih dan hasan, iaitu dari segi dhabitnya dia kurang sikit, tapi ittisal sanad ia, perawi itu adil ia. Kemudian dari segi hafalan saja dia kurang dhabit, dia kurang. Mana dia panggil khafifud dhabti. Kalau orang yang ringan ataupun kita kata kurang sikit dia punya hafalan dia, maka jatuh ke taraf hasan. Kemudian yang keempat, hadis itu tidak syaz. Istilah syaz ni pun khilaf juga di kalangan ulama. Tapi boleh kata yang masyhurnya lah, salah satu daripada kaul syaz itu, maknanya dia tidak bertentangan dengan hadis-hadis sahih yang lain. Dia panggil syaz. Maknanya sahih tapi macam mana matan dia bertentangan dengan orang lain, atau sanad dia berbeza dengan lain misalnya. Dari sudut, adalah sudut-sudut yang tertentu. Maka syarat yang keempat syaz. Tidak ada syaz lah maksudnya. Yang kelima iaitu tidak ada illah. Illah yang tersembunyi yang boleh mencacatkan kesahihan hadis tersebut. Okay, daripada 5 syarat hadis sahih ini adalah syarat yang diletakkan oleh muhaddisin. Masalahnya fuqaha dan usuliyin tidak meletakkan 5 syarat tersebut, hanya 3 saja. Syarat yang keempat dan syarat yang kelima tidak dianggap oleh fuqaha dan usuliyin, ulama usul, sebagai syarat hadis sahih. Cukup kalau ittisal sanad, perawi semuanya adil dan juga dhabit, dianggap hadis sahih. Tak perlu melihat kepada syarat syaz dan adalah. Syaz dan illah. Adanya illah. Mu'allal dia bagi. Kat situ pun kan dah nampak khilaf lah di kalangan ulama di dalam menentukan syarat-syarat sahih. Jadi ulama kata muhaddis ni kerja dia nak jaga hadis. Sebab tu dia meletakkan syarat-syarat yang ketat supaya tidak sewenang-wenangnya hadis itu dianggap sahih. Tidak nanti macam-macam boleh orang klaim ini hadis, itu hadis dan sebagainya. Berbeza dengan fuqaha dan usuliyin, kerja mereka mengistimbatkan hukum daripada hadis, maka mereka perlukan sumber sebanyak-banyaknya. Jadi hadis itu kalau walaupun dia syaz ataupun ada illah yang tersembunyi, maka masih boleh lagi dipakai dalam istimbat. Sebab apa? Setengah fuqaha mengatakan hadis-hadis syaz ini wujud dalam Bukhari, wujud dalam Muslim. Jadi macam mana boleh dianggap
hadis itu syaz itu adalah satu syarat sahih, sedangkan hadis syaz itu wujud dalam kitab Bukhari Muslim. Sedangkan kita tahu Bukhari Muslim itu kita hadis sahih. Sebab tu fuqaha tidak meletakkan syarat hadis syaz itu sebagai hadis sahih. Bagi mereka cukup 3 syarat yang pertama itu dianggap sahih. Kemudian kita tengok daripada, kalau kita kembali kepada muhaddisin lah, 5 syarat ni. Jadi sekiranya kurang satu daripada 5 syarat ini, terus bertukar hadis tu jadi kepada dhaif. Contoh dari 5 syarat tadi, dari sudut ittisal sanad dia. Kalau bermakna hadis itu tidak bersambung sanadnya, terus jatuh kepada dhaif. Kalau kita tengok dari segi ittisal atau tidak sanad ini, ada beberapa istilah ulama bagi. Yang pertama hadis mursal, ini yang masyhur di kalangan ahli mustalah hadis, iaitu yang gugur pada sahabat. Maknanya tabi'in terus meriwayatkan daripada Nabi. Sahabat digugurkan dalam. Jadi sama ada hadis tersebut memang diriwayatkan oleh tabi'in tersebut menyandarkan kepada Nabi, atau macam mana. Ada beberapa wajah lah sebenarnya. Pembahasan tentang hadis mursal sahaja memang sangat panjang dan luas. Imam tak ingat tajuk kitab dia, Al-La'i Al-Kaldi. Imam Al-La'i Al-Kaldi ni ulama Syafi'i di Palestin sana, kurun yang ke-7 ke-8 tak silap saya. Jami'ut Tahsil fi Ahkamil Marasil, kitab dia. Itu dikarang oleh Imam Al-La'i Al-Kaldi, menerangkan tentang hadis mursal saja. Jadi mursal sini ada yang mursal, dia mursal tetapi dihukumi marfu'. Maknanya nampak zahirnya mursal tapi dihukumi marfu'. Maknanya nampak mursal, maknanya tidak ada sahabat yang disandarkan kepada hadis tersebut, tetapi sebenarnya kalau dilihat perkara tersebut mustahil satu orang tabi'in itu dia meriwayatkan daripada hadis Nabi tanpa disandarkan kepada Nabi. Maka dia dianggap mursal tetapi dihukumi marfu'. Maksud marfu' ni hadis yang disandarkan kepada Nabi lah. Itu istilah juga tu. Dan ada juga mursal sahabi, maknanya ada sahabat yang memursalkan sahabat yang lain contohnya. Ataupun tabi'in itu dia bukan memursalkan sahabat saja. Boleh jadi dia yang dia gugurkan tu mungkin ada tabi'in lain atau sahabat lain. Sebab tu Imam Syafi'i dalam bab ni hadis mursal dia hati-hati. Sebab bila kita tengok satu orang tabi'in dia meriwayatkan hadis daripada Nabi straight, ada kemungkinan yang dia buang tu bukan seorang. Mungkin 2 orang, mungkin 3 orang. Contohnya satu orang tabi'in, mungkin dia dengar hadis itu daripada tabi'in lain. Dan tabi'in lain itu dengar daripada sahabat. Dan sahabat itu sendiri dengar daripada sahabat lain pula. Sahabat pun ada kan, ada sigharus sahabat, ada kibarus sahabat. Yang senior dengan yang junior. Jadi hadis mursal itu boleh jadi gugur di sahabat saja, boleh jadi gugur di kalangan tabi'in juga. Jadi pembahasan tentang hadis mursal ini pun panjanglah, dan kalau nak detail baca dalam kitab Jami'ut Tahsil fi Ahkamil Marasil Imam Al-La'i Al-Kaldi. Ada kitab dia. Jadi mursal tu maknanya secara umumnya terputus di kalangan sahabat lah. Kemudian kalau terputus di tempat-tempat lain, iaitu seorang saja daripada tabi'in ke tabi'in dan seterusnya, dipanggil hadis munqati'. Ataupun putusnya di selang-selang, contohnya A, B, C, D, E, F, G perawi dia, tapi putus A terus ke C, C terus ke E, maknanya B dan D gugur, itu pun dipanggil munqati'. Ataupun minqati' pada 2 tempat, fi maudhi'ain lah, maksudnya terputus di 2 tempat. Kemudian kalau terputus berturut-turut, A straight pergi kepada D, C dengan B gugur berturut-turut, maka dia panggil hadis mu'dal. Hadis mu'dal. Itu istilah di kalangan para muhaddisin ataupun dalam ilmu mustalah hadis. Jadi itu beberapa istilah yang berkaitan dengan bersambung atau tidaknya sanad hadis, ittisal ataupun tidak. Dia ada satu lagi istilah dia panggil hadis mu'allaq tu.
Hadis mu'allaq itu bermakna kadang-kadang sengaja perawi itu membuang sanad dia, perawi-perawi dia daripada asal perawi yang terakhir terus kepada sahabat, terus kepada Nabi. Itu banyaklah dalam Bukhari pun banyak ada hadis mu'allaq. Maka itu pun perlu dibahaskan juga, walaupun hadis mu'allaq tu dibuang sengaja ke tak sengaja itu belum pasti. Tapi selalunya ada sanad dia lah. Cuma dalam sanad itu perlu dikaji, sanad itu bersambung atau tidak. Itu dari segi sudut ittisal atau tidak sanadnya. Ya, ada istilah mursal, ada munqati', ada mu'dal, ada mu'allaq. Itu dari sudut ittisal sanad yang menjadi syarat yang pertama dalam hadis sahih. Kalau dalam bab batuk dah menyerang. Minum air dulu sikit. Panjang nak cerita ni. Kalau nak cerita bab syarat yang kedua. Syarat yang kedua iaitu adalah rawi. Keadilan rawi tersebut. Adapun keadilan para rawi itu nanti para ulama telah membahaskanlah kategori-kategori keadilan perawi tersebut. Ataupun kadang-kadang digabungkan antara keadilan dengan dhabit dia itu di dalam tingkatan-tingkatan. Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah, dia buat dalam 12 tingkatan. Jadi maknanya adalah dengan dhabit rawi itu dibuat dalam 12 tingkatan. Jadi tingkatan yang pertama itu sahabat. Jadi sahabat kulluhum udul. Itu semua orang tahulah. Kalau kita di sunnah wal jamaah walaupun ada pandangan yang mengatakan mana boleh kulluhum udul, sahabat tu penipu, buat maksiat dan sebagainya, kita kata dari sudut menyampaikan berita dari Nabi, mereka takkan menipu. Mungkin sahabat tu boleh minum arak, sahabat tu boleh berzina, na'udzubillah, tapi dalam bab menukilkan kalam atau hadis daripada Nabi, mereka takkan bohong. Sebab hadis man kazzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar, itu hadis tu mutawatir. Puluhan ratusan sahabat meriwayatkan hadis tersebut. Jadi mereka takkan bohong daripada Nabi. Dalam bab lain mungkin mereka boleh minum arak dan sebagainya. Tapi dalam bab menukilkan kalam Nabi, mereka tak, ulama sepakat mereka adil, takkan bohong. Kemudian tingkatan kedua biasanya dijoloki dengan gelaran laqab-laqab seperti siqatun siqah. Siqah yang siqah. Itu antara beberapa sandaran ataupun gelaran laqab yang diberikan oleh muhaddis. Maka itu tingkatan kedua. Tingkatan ketiga siqah saja misalnya kan. Dan keempat, kelima, keenam, ketujuh sampailah yang ke-12. Yang ke-12 tu kazzab, dajjal, apa semua itulah. Itu istilah. Dan menurut ni maknanya 6 yang ke atas tu, maknanya kita boleh kata menghampiri sahih, semakin menghampiri sahih, dan 6 yang ke bawah tu semakin menghampiri dhaif atau palsu terus. Itu panjang lagi kalau nak cerita dalam syarat-syarat Ibnu Hajar itulah. Jadi tentang keadilan para perawi itu, setengah ulama membahagikan kepada beberapa perkara yang perlu diperhatikan, iaitu tentang kazib ataupun penipunya rawi tersebut. Memang dia ni penipu lah. Sama ada dia sendiri mengaku dia menipu, ada juga. Ada orang perawi yang dia mengaku sebenarnya dia telah menipu hadis. Seperti orang-orang yang mungkin sebelum tu berfahaman Syiah, berfahaman Khawarij yang bukan ahli sunnah wal jamaah, akhirnya dia taubat, dia kata aku telah memalsukan hadis, aku telah menipu hadis-hadis begini. Dia mengaku sendiri, maka itu kita kata hadis itu sah-sah lah, hadis palsu. Kemudian ada juga yang kata dia tak jelas dia nyengkong, tapi dia ditohmah, ittiham bil kazib, dituduh sebagai penipu pun ada. Kemudian ada juga yang digelarkan sebagai fasik, rawi yang fasik. Maknanya dia ni dalam bab agama dia fasik. Mungkin dia fasik zaman dulu punya fasik dengan sekarang pun beza juga tu.
dia tak semayang misalnya, atau lengang-lengang semayang atau dan sebagainya. Kemudian ada juga tentang jahalah, ditohmah dengan jahalah, jahil. Itu juga dengan bid'ah, riwayat ahli bid'ah dan sebagainya. Itu tentang adalah perawi, itulah tu yang diperhatikan yang utamanya. Kemudian untuk kita mengetahui bahawa perawi ini ada bagaimana pandangan ulama terhadapnya, maka pertama sekali kita kena tahu ilmu tabaqat. Nak tahu perawi itu dia bila hidupnya dia tu. Adakah dia di kalangan tabi'in ataupun kalangan tabi'at tabi'in ataupun setelah itu, maka kena tahu ilmu rijal, ilmu tabaqat. Kena tahu ilmu tabaqat. Ada banyak kitab-kitab yang dalam ulama mengarang dalam kitab tabaqat, contohnya yang paling masyhur Tabaqat Kubra Imam Sa'ad Ibn Sa'ad. Itu ada kitab dia Tabaqat Kubra. Jadi dia akan jelaskan lah, yang golongan sahabatnya siapa, tabi'innya siapa, tabi'in mana yang terlibat dalam periwayatan hadis. Itu perlu dikaji kitab Tabaqat. Kemudian kitab-kitab rijal dan kitab-kitab jarah wa ta'dil lah. Contohnya kitab Tarikh Kabir Imam Bukhari, Tarikh Saghir dia, ataupun kitab Al-Jarh wa Ta'dil Imam Ibn Abi Hatim Ar-Razi, kemudian Al-Kamil fi Du'afa Ibn Adi, As-Siqat Ibn Hibban. Banyaklah, sama ada mutaqaddimin atau mutaakhirin. Mutaakhirin contoh macam Imam Zahabi, Ibn Hajar Asqalani, Imam Zainuddin Iraqi. Itu muhaddis-muhaddis yang ada mengarang kitab-kitab tentang perawi atau rijal. Perlu dibaca, mana perlu kita nilai. Contohnya dalam sebuah kitab kita dapat satu perawi namanya Fulan bin Fulan. Maka kita pun carilah dalam kitab-kitab jarah wa ta'dil atau kitab-kitab rijal nama Fulan tersebut. Maka kita betul, qala Imam Ahmad huwa siqah, wa qala Malik huwa adil, wa qala ulama sekian dia macam ni, dia macam ni. Daripada situ dinilai. Jadi seperti yang saya sebut tadi, ada setengah ulama bila dia tengok ramai yang mengatakan dia ni siqah, ada seorang dua kata dia tak siqah, bolehlah. Tapi ada yang semua kata dia tak suka, ada seorang dua je kata dia suka, pun bolehlah. Itu yang mutasahil pun ada juga. Kita tak boleh nak tohmah ulama. Ulama dia ada manhaj di sini dalam memilih. Ada yang mu'tadil. Lepas tu ada pula antara jarah dengan ta'dil itu, mana yang didahulukan, jarah dulu ke ta'dil dulu, ataupun jarah tanpa sebab, jarah bersebab. Itu panjang pembahasan di dalam ilmu jarah wa ta'dil. Itu perlu dipelajari, dikuasai kalau nak menentukan. Maksudnya nak menilai lah. Kita tak boleh nilai dah hadis, cuma kita mungkin nak mempelajari bagaimana ulama' menilai perawi-perawi hadis. Maka kita kena belajar lah, kitab-kitab rijal, kitab-kitab tabaqat, kitab-kitab jarah wa ta'dil. Banyak kitab seperti Tarikhul Baghdad, Khatib al-Baghdadi, Tarikh Dimash Imam Ibn Asakir, dan Tarikh Mudunul Islam Imam Zahabi, puluh-puluh jilid. Memang kalau nak mengaji hadis ni, duit kena habis puluh-puluh ribu. Nak beli kitab dia saja dah tak larat nak beli dah. Itu baru bab rijal, bab tarikh, bab tabaqat, bab jarah wa ta'dil. Belum lagi syarah-syarah kutubul kitab-kitab hadis. Belum lagi tentang ilmu ilal lagi. Belum lagi tentang hadis-hadis palsu, hadis-hadis yang masyhur di kalangan lisan masyarakat, ataupun gharibul hadis. Macam-macam lagi kena pelajari sebenarnya. Kemudian dalam syaz ataupun bab syaz dengan bab ilal ini, ada ilah tak ada ilah, memang kena pelajari kitab ilal hadis lah. Antara kitab ilal hadis yang masyhur, kitab Imam Darul Qutni lah, Al-Ilalul Waridah fi Ahadisin Nubuwah. Itu dalam beberapa belas jilid tu, cetakan inilah Arab Saudi. Itu juga kitab-kitab yang lain. Imam Ahmad bin Hanbal pun ada kitab ilal, Ibnu Ma'in pun ada kitab ilal dia, Imam Tirmizi pun ada hujung dia kan kitab ilal. Kemudian Imam Ibnu Hatim Ar-Razi pun ada kitabul ilal hadis, Darul Qutni, Ibnu Qattan dan yang lain-lain lah. Jadi sebenarnya kalau nak menguasai ini memang perlu masa yang panjang untuk kita menguasai ilmu hadis. Jadi itu serba sedikitlah istilah-istilah yang digunakan oleh ulama dalam ilmu hadis. Banyak lagi nanti dari sudut sampainya hadis itu kepada siapa. Kalau sampai kepada Nabi dipanggil marfu', sampai kepada sahabat saja dipanggil mauquf. Kemudian sampai kepada tabi'in dipanggil maqtu'. Mauquf pun misalnya sahabat tengok kalau perkara tersebut, apa yang dikatakan oleh sahabat itu di luar
ruang lingkup ijtihad dia, misalnya perkara tersebut bukan bidang dia untuk ijtihad seperti pahala, dosa dan sebagainya, maka kita ulama kata itu mauquf bi hukmil marfu'. Pun ada istilah dia lagi pula. Betul juga tabi'in maqtu' bi hukmil marfu' pun ada juga. Itu tengok sampai ke mana hadis tersebut. Kemudian ditengok dari segi banyak atau kurangnya perawi, sanad. Kalau sanadnya banyak, maka dia panggil mutawatir, melebihi jumlah yang dihadkan lah. Sebelum tu kita pergi kepada lawan dia, iaitu hadis ahad dia panggil. Hadis khabar wahid atau khabar ahad. Kalaulah hadis tersebut sanad dia itu di mana-mana tingkatan ada hanya satu perawi sahaja, maka dia panggil hadis gharib ataupun hadis fard. Di mananya satu perawi di mana-mana tingkatan, walaupun mungkin tingkatan awalnya banyak, lepas tu tiba-tiba kat tengah tu satu je tinggal, lepas tu banyak balik, maka tetap dipanggil hadis fard. Atau kalau dua perawi di mana-mana tingkatan dipanggil hadis aziz. Dan kalau tiga dipanggil masyhur atau mustafid. Ada setengah kata tak mustahid, empat lah, mustafid tu empat. Ada yang kata tak masyhur mustafid sama. Itu kan khilaf. La musyahata fil istilah. Tak boleh nak gaduh istilah ni. Okey, kemudian selain daripada itu, adakah dia dianggap mutawatir? Maksudnya kalau 5 atau 4 sudah boleh dianggap mutawatir. Itu pun khilaf. Menurut Ibnu Hajar, kalaulah sanad tersebut walaupun 4 lah contohnya, misalnya 4 setiap tingkatan ada 4, tetapi 4 ni semuanya perawi-perawi grade A punya. Perawi-perawi tingkatan yang kedua lepas sahabat tu siqatun siqah, itu boleh dianggap mutawatir. Maka kalau Allah perawi itu bukan tingkatan tersebut, tingkatan yang bawah, tengah-tengah atau yang bawah, maka dia perlu jumlah yang lebih banyak lagi untuk dianggap sebagai mutawatir. Mungkin 10, mungkin 20, mungkin 50, mungkin 100, baru dianggap mutawatir. Itu dilihat dari sudut berbilang-bilangnya ataupun sedikitnya tarik ataupun turuk hadis sanad hadis tersebut. Kalau dilihat dari sudut panjang atau pendeknya sanad tersebut, ada istilahnya hadis ali dan hadis nazil. Kalau semakin pendeknya, dia panggil semakin ali sanad dia. Mungkin daripada imam hadis tadi sampai kepada Rasulullah mungkin 3-4 perawi saja, maka itu dipanggil silsilatuz zahab, rantaian emas dalam sanad hadis. Maknanya hadis itu sebab apa? Semakin kurang rawi yang meriwayatkan hadis, maka semakin sahih. Sebab apa? Semakin banyak, semakin panjang sanad dia itu, semakin banyak kemungkinan untuk rawi itu tersilap, terlupa, sabqul lisan dan sebagainya. Maka dia dipanggil silsilatuz zahab ni. Ada kitab yang khusus pula bahas tentang sanad-sanad yang ali lah. Kemudian ada lagi dilihat dari segi matan ataupun dari segi sanad ni yang macam ada tunggang-tunggang terbalik kan, ada tambahan daripada perawi sendiri, macam-macam lagi seperti hadis muttarib, hadis mudraj dan hadis mudallas dan sebagainya lah. Itu panjang pembahasan kalau nak bahas. Yang penting seperti apa yang saya sebutkan ni, itu sedikit tu mungkin sudah cukup lah untuk orang belajar ilmu hadis. Sebab istilah tersebut akan dipakai oleh ulama-ulama. Jadi bila disebut oleh ulama tu, kita dah tahu apa maksud dia. Lima belas minit tinggal. Satu lagi yang nak disentuh di sini, hadis-hadis yang sampai kepada kita lah. Yang sampai kepada kita setelah melalui proses-proses pentadwinan daripada zaman awal sampai sekarang. Ada satu bab lagi tu, bab sejarah pentadwinan hadis pun perlu tahu juga. Seperti mana kita maklum bahawa di zaman Nabi bukan tidak ada, hampir tidak ada lah kita kata pengumpulan hadis, kecuali beberapa sahabat yang memang menulis hadis. Sebab ada hadis yang mana Nabi melarang menulis hadis, tetapi ulama kata larangan itu bukan larangan tahrim. Larangan itu ada sebab, iaitu supaya takut nanti bercampur antara Al-Quran dan hadis. Maka hadis hanya dihafal oleh sahabat. Cuma ada beberapa sahabat seperti Abdullah bin Amr bin As, dia ada tulis tu ribuan hadis. Itu juga Sayyidina Ali pun ada sahifah dia tulis beberapa hadis tentang kadar zakat.
dan beberapa sahabat yang lain. Tapi umumnya Nabi melarang lah, maknanya takut bercampur dengan Al-Quran, sebab Al-Quran itu belum dikompil lagi, belum dijadikan sebuah kitab, hanya dibuat pada zaman Abu Bakar Siddiq atas cadangan Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Jadi siapa baca tentang sejarah pentadwinan hadis ini, hampir semua tahulah bahawa berlakunya penadwinan lebih kurang dalam 100 tahun hijrah. Pada penghujung kurun yang pertama hijrah, ketika Umar bin Abdul Aziz rahimahullah menjadi khalifah, maka dialah yang mengeluarkan arahan kepada para gubernur dia supaya memerintahkan ulama-ulama hadis mengumpulkan semua hadis-hadis supaya ditulis. Sebab dia takut indirasul ilm, iaitu pupusnya ilmu, pupusnya hadis. Bila sahabat tu dihafal hadis, dia meninggal, hadis pun terkubur dengan dia dengan hadis-hadis sekali. Begitu juga tabi'in pun kalau dah meninggal nanti, hadis-hadis yang dihafal tu pun terkubur dengan sahabat-sahabat tu sekali. Maka dia perintahkan supaya dikumpulkan hadis-hadis, ditulis. Maka pengumpulan pertama, peringkat pertama tu awal kurun yang kedua lah, ataupun hujung kurun yang ke, sebab Umar bin Aziz, tak silap saya, tahun 98 Hijriah aku tak silap saya. Dia menjadi khalifah tak lama, 2-3 tahun je. Dari antara yang masyhur lah sebenarnya kita tahu Imam Zuhri, Ibnu Syihab Az-Zuhri. Dialah antara yang paling banyak mengumpulkan hadis untuk peringkat pertama. Tetapi yang dia kumpul itu kita boleh kata rawak ataupun random, dia kumpul je semua dulu. Belum disegregate lagi, belum tapis-tapis lagi. Kemudian setelah itu baru berlaku proses yang kedua, zaman Muwatta' lah, zaman Muwatta' Imam Malik, zaman Imam Sufyan Thauri, zaman Ibnu Juraij yang mengumpulkan hadis. Mula dah mensegregatekan hadis tu mengikut bab-bab ataupun mengikut ulama' itulah cara dia untuk mengumpulkan hadis, memisah-misahkan hadis. Kemudian ni ringkas-ringkas je saya ceritalah. Detail boleh baca dalam kitab. Masuk peringkat ketiga zaman Musnad, zaman Imam Ahmad bin Hanbal, zaman Ibnu Abi Syaibah Musannaf, atau zaman Ibnu Abdul Razak mengumpulkan hadis, memisah-misahkannya mengikut sahabat misalnya. Contoh Musnad Imam Ahmad tu dia kumpulkan hadis ikut sahabat. Sahabat Abu Bakar punya hadis satu bab, Umar punya satu bab, Abu Hurairah dan seterusnya lah. Kemudian masuk peringkat yang keempat, barulah munculnya Bukhari, Muslim, Tirmizi, Abu Daud, Nasa'i, Ibn Majah, iaitu pada penghujung kurun yang kedua, awal kurun yang ketiga lah. Bila kata-kata awal kurun yang ketiga lah, sebab yang paling tua Imam Bukhari lahir 194 Hijrah. Yang lain semua 200 lebih. Imam Muslim 206, Tirmizi 204, lebih kurang macam itulah. Abu Daud pun sama. Jadi pada peringkat keempat lah baru adanya proses menyaring hadis-hadis yang sahih dan dhaif. Dibuat pada zaman Bukhari, peringkat yang keempat. Setelah itu baru nanti ada lagi seterusnya peringkat-peringkat mustadrak ataupun mustakhraj, maknanya seperti contohnya Imam Hakim Abu Abdullah kan, dia membuat susulan. Mustadrak tu maknanya susulan hadis-hadis yang setaraf dengan Bukhari Muslim tetapi tidak dimasukkan dalam Bukhari Muslim, maka dia buat kitab Mustadrak ala Sahihain. Itu pun ulama petikaikanlah, panjang cerita dia kalau nak cerita pasal Mustadrak Hakim ni. Ringkasnya hanya menurut Ibnu Hajar sepertiga awal sahaja hadis dia memang seperti mana yang dia dakwa, iaitu mengikut syarat Bukhari Muslim. Selebihnya itu fihi nazar. Perlu dikaji semula. Pasal apa kata ulama, sebenarnya Imam Hakim ini dia buat pengumpulan hadis, dia buat berperingkat. Mula-mula dia kumpul secara rawak dulu yang mana dia rasa itu ada menepati syarat Bukhari Muslim. Setelah itu setelah selesai kumpul baru dia buat penyaringan. Jadi baru buat sepertiga penyaringan saja, akhirnya dia pun meninggal, tak sempat buat habis. Sebab tu kalau kata ulama, kalau dibaca daripada awal sampai sepertiga awal dah lebih kurang memang menepati syarat Bukhari Muslim. Tapi selebihnya itu kebanyakannya dah tak menepati syarat. Jadi kata ulama mungkin dia tak sempat untuk buat penyaringan, tapi dia dah meninggal. Begitu juga kita yang lain seperti munculnya Sunan Darul Qutni, dan kita ulama kata yang terakhirnya kompilasi ataupun tadwin yang dibuat oleh Imam Al-Baihaqi. Imam Baihaqi meninggal 458 Hijrah, iaitu pertengahan kurun yang kelima lah. Jadi bila kata zaman pengumpulan yang asal-asal hadis ni berakhir pada Imam Baihaqi.
Imam Baihaqi ni ada satu kitab, kalau bab sunan saja, bab maknanya hadis-hadis yang meriwayatkan tentang ilmu fiqh, disusun dengan bab fiqh, dipanggil kitab sunan. Iaitu sunan yang paling terbesar, Sunan Kubra Baihaqi, lebih kurang dalam 21,000 hadis dalam tu. Dibandingkan dengan Sunan Abu Daud, Sunan Tirmizi ataupun Ibnu Majah, hanya 4-5,000 hadis saja. Jadi dikumpulkan semua, dipanggil Sunan Kubra, lebih kurang 21,000 hadis. Kalau dalam akidah, Imam Baihaqi ada kitab Kitabul Iman. Itu pun berapa belas ribu hadis. Kemudian yang lain-lain banyak lagi lah. Dan setelah zaman Imam Baihaqi itu, kata ulama' yang datang setelah itu, mereka membuat kompilasi saja. Buat jam'u baina sahihain, buat kumpul semua, contohnya seperti Ibnu Asir. Ibnu Asir Al-Jazari, dia ulama' kurun yang ke-6. Tak silap saya 6 atau 7. Jadi dia mengumpulkan, iaitu dia buat Jami'ul Usul. Dia kumpulkan semua-semua hadis Kutubus Sittah itu. Dia memasukkanlah Bukhari, Muslim, Tirmizi, Abu Daud, Nasai. Cuma dia tak masukkan Ibnu Majah. Zaman tu dia belum masukkan Ibnu Majah. Dia masuk Muwatta' Imam Malik. Jadi kena kitab tu dikumpulkan, dia buat kompilasi namanya Jami'ul Usul fi Ahaditsir Rasul. Imam Ibnu Asir, 600 lebih hijrah tak silap saya. Kemudian setelah itu ada lagi imam-imam yang lain lagi lah yang buat kompilasi-kompilasi. Contohnya Imam Nuruddin Haythami, dia buat satu kitab nama dia Majma'uz Zawaid. Majma'uz Zawaid. Iaitu dia mengumpulkan hadis-hadis tambahan. Maksudnya hadis-hadis yang tidak diriwayatkan dalam Kutubus Sittah. Seperti yang terdapat dalam Musnad Ahmad, kemudian dalam Musnad Bazzar, ataupun kitab Mu'jam Tabrani yang kabir, yang saghir, yang wusta, dan juga Abu Daud At-Tiyalisi. Jadi dia kumpulkan hadis-hadis itu dalam sebuah kitab dia namanya Majma'uz Zawaid. Jadi boleh kata kalau kita nak itilak atas hadis Nabi, majoritinya kita buka Jami'ul Usul dengan Majma'uz Zawaid, insya-Allah lah kot. Kita dah hampir mungkin 90% hadis yang kita itilak. Tapi ada lagi setelah itu usaha-usaha yang lain lah dibuat oleh para ulama'. Contohnya Imam Ibn Katsir pun ada buat juga kitab Jami'ul Masanid. Dia mengumpulkan semua musnad-musnad. Kemudian datang lagi kurun yang ke-10, Imam Suyuti meninggal 911. Dia buat Jam'ul Jawami', mengumpulkan semua hadis aqwal, hadis masanid dalam sebuah kitab, lebih kurang dalam 30-40 ribu hadis. Kemudian datang lagi ulama' mutakhirin menggabungkan antara Imam Suyuti punya hasil usaha Jam'ul Jawami' dengan Mustadrak Munawi, iaitu Imam Munawi yang datang selepas zaman Suyuti, yang mengumpulkan lagi hadis-hadis yang ditinggalkan oleh Imam Suyuti. Dia lebih kurang dalam 3-4 ribu hadis lagi. Maka dia kumpul, dipanggil Mustadrak Munawi ala Jam'ul Jawami'. Kemudian datang satu ulama Azhar, Abdul Halim Mahmud, tak silap saya. Dia buat satu kitab namanya Jami'ul Ahadits, dan dia nisbahkan nama kitab itu kepada Imam Suyuti. Maka dia combinekan antara Jam'ul Jawami' Imam Suyuti dengan Imam Mustadrak Imam Munawi dan hadis-hadis mursal ataupun marasil lah, dia panggil Kitabul Marasil. Keseluruhan hadis-hadis itu ada dalam Jami'ul Hadis dan dinisbahkan kitab itu kepada Imam Suyuti lah. Walaupun dia yang buat kerja tu. Sebab Imam Suyuti tak dengan Imam Munawi datang selepas tu dikumpulkan kan. Jadi dia nisbahkan kepada Imam Suyuti. Jadi boleh katalah, wallahualam 90 berapa persen nak letak saya pun tak pastilah. Hadis-hadisnya semua ada dalam Jami'ul Hadis. Lebih kurang saya kira 56,000 hadis kot, tak silap saya. 56,000 hadis. Maksudnya yang bighairi muqarrar lah, yang tak berulang-ulang. Yang tak berulang-ulang ni pun perlu dibahas juga. Tak berulang dari segi sanad dia ke, atau tak berulang dari segi matan dia ke, atau tak berulang sebiji-sebiji macam mana. Itu perlu dibahas juga. Jadi itu background sejarah pentadwinan hadis lah. Dan kitab Mishkat ini pun asalnya daripada dua buah kitab, iaitu yang pertama kitab Masabih, iaitu yang dikarang oleh Imam Al-Baghawi. Imam Baghawi ini adalah muhaddis yang bermazhab Syafi'i. Dia punya tarikh lahir dan wafat tu tak berapa diketahui ulama', cuma yang masyhur kata dia meninggal tahun 516 Hijriah, pada kurun yang ke-6 lah. Jadi dia membuat kompilasi juga seperti mana yang sebenarnya dibuat oleh Ibn Asir. Semua kompilasi dia tu dia buat, dia menggabungkan beberapa kitab,
dan dinamakan kitab Masabih. Kemudian datang pula Imam Khatib Tabrizi. Khatib Tabrizi ni pun misteri juga sebenarnya, tak diketahui dia punya tarikh lahir secara tepat. Cuma ada ulama mengatakan bahawa mungkin dia ni meninggal pada tahun lebih kurang 740 Hijriah. Lebih kurang sekitar tu 740 Hijriah. Dia menambahkan lagi beberapa hadis di dalam kitab Masabih itu. Kemudian dia menyusun dia panggil, dia buat sedikit ni lah, kata apa, sedikit perubahan lah, sedikit saja. Dia tak ubah pun susunan tu sebenarnya, cuma dia tukar sedikit istilah, kemudian dia cek balik hadis-hadis tu betul tak betul. Mungkin Imam Baghawi tersilap dan sebagainya. Nanti kita akan baca dalam Muqaddimah insya-Allah pada pertemuan akan datang lah kalau sempat. Bentar larat dah ni. Jadi Imam Khatib Tabrizi dia menambah lagi beberapa hadis dan memperelokkan lagi kitab ni. Akhirnya dia bagi nama kitab Mishkatul Masabih. Maknanya ada dua pengarang lah dalam kitab Mishkat Masabih. Satu Mishkat Imam Khatib Tabrizi, satu lagi Masabih Imam Baghawi. Dua-duanya mazhab Syafi'i. Jadi boleh kita katalah sebelum kita belajar Kutubus Sittah secara berasingan, kalau kita belajar tentang kitab Mishkat ni, kita akan dapati banyak hadis-hadis yang sudah dikompilasikan oleh Imam Baghawi dan Imam Khatib Tabrizi dalam kitab Mishkat Masabih. Wallahu a'lam. Letih dah, tak larat lah. Muqaddimah dia je. Ni tak baca lagi Muqaddimah Mishkat ni. Nanti insya-Allah kalau berminat datang bulan depan. Hello. Tutup Okey, saya rasa setakat tu dululah. Setakat tu dulu untuk mukadimah, untuk pembukaan, untuk memancing orang-orang supaya kalau yang berminat untuk ilmu hadis tu boleh datang sinilah. Boleh datang ke Tirmizi Center ni, insya-Allah kita mungkinlah tengok macam mana. Kalau setuju, bos setuju, kita buatlah pengajian bulanan kot. Insya-Allah. Dan boleh beli sendirilah kitab ni. Kitab Mishkat Masabih ni banyak sebenarnya. Ada cetakan Pakistan pun ada, cetakan Beirut ataupun Mesir pun ada lah. Dan ada juga yang kitab syarah-syarah dia. Yang masyhur seperti kitab syarah syarah Imam Tibi, Syarah Tibi ala Mishkat Masabih. Itu yang masyhur, yang mana bermazhab Syafi'i lah. Itu juga syarah daripada Imam Ibnu Hajar Haytami. Cuma dia tak lengkap. Dia tak apa lengkap, ni Fathul Ilah nama dia. Dia tak lengkap, hanya sampai bab saja, kemudian dia meninggal. Aku tak sempat habis, cuma diambil, dicampur juga syarah-syarah yang lain dalam kitab ni Fathul Ilah. Dan kemudian satu lagi syarah Mirqat Mafatih Imam Mula Liqari. Itu tapi itu mazhab Hanafi lah masalah dia. Dan juga ada Mir'atul Mafatih, iaitu Mubarakpuri. Itu pun besar juga hadis yang mensyarahkan Mishkat. Dan banyak lagi lah, nanti dalam Muqaddimah dia akan beritahu syarah-syarah Mishkat ni. Dan saya insya-Allah, kerana saya ini bermazhab akidah Asy'ariyah dan bermazhab fiqh Syafi'i, saya akan jelaskan hadis itu. Kalau hadis itu berkaitan dengan akidah, saya akan gunakan manhaj Asy'ariyah. Dan kalau hadis itu berkaitan dengan fiqh, saya akan jelaskan mazhab Syafi'i. Dan mungkin saya akan sebut beberapa mazhab lain lah yang ada kaitan dengan matan hadis tersebut. Sekadar kita bagi tahu wajah istinbat ulama-ulama lain mazhab-mazhab dalam hadis tersebut lah. Wallahu alam. Jadi setakat itu saja. Jumpa lagi pada akan datang insya-Allah. Apa yang baik daripada Allah Taala, apa yang tak baik kelemahan saya lah. Minta ampun pada Allah, minta maaf kepada tuan-tuan muslimin dan muslimat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi taufik dapat kita faham, amalkan, sampaikan, dan kita tangguh dulu majlis kita dengan kafarah majlis. Subhanallah bihamdika, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.